faham. Jadi saya cakap dengan tuan tu, tuan, ini Allah nak angkat dah ni, saya rasa macam tu lah. Bungkus, nak angkat, tapi nak angkat tu kena dibersihkan. Jadi dibersihkan tu dengan cara apa? Kamu rasa sakitnya bila orang menolak pemberian kamu ataupun membalas pemberian kamu dengan cara yang tak cukup baik pada pandangan kamu, maka bayangkan kalau nanti dekat akhirat, sebesar-besar yang kamu dah buat, lama tempoh yang kamu dah buat, di hadapan Allah, Allah tolak. Allah kata, kamu tidak buat kerana aku. Jadi hari ni Allah bagi sakit pada tuan dengan perbuatan manusia, ia adalah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan segala jasa baik yang tuan dah buat pada mak tuan, pada ayah tuan, pada adik-beradik tuan. Maka biarlah rasa sakit yang tuan tanggung ni, tuan alih kepada apa dia? Istighfar kepada Allah. Kalau ada salah silap dalam segala sumbangan yang kita buat, biar Allah bersihkan, Allah ampunkan, dan bulat hati kita menyerahkan segala apa yang pernah kita buat pada keluarga kita, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak pada yang dikasihi Al-Fadilah Ustazah Saadiyah, Tuan Rumah Masjid Ubudiyah Ampang. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil Tuan Haji Ahmad Turmizi bin Muslimin, Nazir Masjid Al-Ubudiyah, dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Ubudiyah, Tuan Imam Masjid Al-Ubudiyah, seterusnya para asatizah, para muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-puan semua, apa khabar? Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Semua sihat kan? Alhamdulillah. Jadi Ustazah, sebelum nak mulakan, Ustazah minta maaf ya, kerana sedikit kelewatan tadi. Ustazah pergi dulu ambil injection dekat klinik. SMS Ustaz Saadiah tu pukul 2 pagi tu, sebab tu beliau tak baca. Ya. Munasabah jugalah, tak berapa sihat ya. Sebab Ustazah mulakan perjalanan safar ke luar negara tu, ni bulan berapa tuan-puan? Bulan pun lupa dah ya? Bulan 10, bulan 9 lah. Mula-mula Ustazah ke Mesir 6 hari, terus ke Ireland 5-6 hari. Daripada cuaca panas tukar cuaca sejuk. Lepas tu balik kejap Malaysia nak sambut cucu. Alhamdulillah,
Sampai Malaysia hari Khamis petang, terus ke labor room. Alhamdulillah hari Jumaat cucu ustazah yang kedua lahir. Lepas tu 4 hari ke Palestin. Masya Allah, Alhamdulillah. Sempat ustazah ke Palestin, tuan-puan. Keluar daripada Palestin 5 hari. Masya Allah, ya. Kita dapat berita yang sungguh-sungguh menyedihkan kita semua. Ya, saudara-saudara kita di sana, Masya Allah, tuan-puan. Luar biasa perjalanan syurga mereka. Luar biasa. Jadi ustazah keluar daripada Palestin, tak langsung balik ke Malaysia. Ustazah membawa jemaah umrah kelainan upaya. Kurang lebih 100 orang. Jadi ustazah langsung menunggunya di Madinah. Jadi ke Madinah, ke Mekah, balik sekejap 2 hari ke Malaysia. Ustazah sambung perjalanan ke Singapura 3 hari, safar dakwah di sana, dan semalam baru balik. Jadi demam, sakit sendi, cerit-berit. So doktor kata mungkin jangkitan virus dan sebagainya. Sebab tu ustazah nak menghormati majlis ini, ustazah pakai mask lah dan tidak ada bersalaman ya. Tapi untuk tidak hadir tu tak sampai hati. Kan tak sampai hati, jemaah menunggu. InsyaAllah semoga Allah mengangkat segala kesakitan, Allah menjauhkan daripada wabak ya dan sebagainya insya-Allah. So muslimin muslimat boleh nampak ustazah kan? Pandang mata je lah. Ni ustazah tengah senyum ni. Daripada tadi datang senyum je. Kalau orang tengok mata, orang senyum je lah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan daya kekuatan ya untuk berkongsi pada hari ini. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita nak ambil semangat sikit. Ya, kadang-kadang bila dah dapat mic ni ya, kemudian kita selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, insya-Allah jadi lebih sihat, lebih bersemangat insya-Allah. Jadi boleh ya para muslimah sekalian, kita selawat sikit. Selawat tafrijiyah. Tadi kita dah ada kumpulan marhaban. Apa nama kumpulan marhaban ni Kak? Suri. Yasin Suri. Masya Allah ya. Suri hati. Baik. Jadi kita dah ada kumpulan marhaban. Warna oranye ada, warna peach ada, warna kuning ada. Banyak ni kumpulan marhaban. Jadi ustazah mulakan, yang lain minta sama-sama ya angkat suara insya-Allah untuk kita sama-sama berselawat. Selawat tafrijiyah insya-Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل
kulli ma'lumin lak. Sekali lagi insyaAllah. Allahumma salli salatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk kita apa dia? Cakap kuat-kuat sikit. Ke tak kisahlah tajuk apa pun ustazah, saya datang juga. Tajuk kita apa dia? Panjang tajuk dia kan? Lupa pula ustazah dah. Macam mana tajuk dia? Macam-macam masuk syurga lah macam tu. Kan? Masya Allah. Moga kami menjadi penghuni syurgamu. Allahu Akbar. Siapa nak masuk syurga ni? Angkat tangan. Munasabah ustazah tanya soalan tu. Okey. Tapi kan tuan-puan, kita ni cakap nak masuk syurga kan tuan-tuan kan? Tapi perangai kita, kita lah yang tahu. Hayya 'alas salah. Kata nak masuk syurga, tapi narik selimut juga lagi. Jadi sebenarnya tuan-puan, muslimin muslimat sekalian, yang paling nak kita masuk syurga ni siapa dia? Siapa yang paling nak kita masuk syurga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cakap kita nak, tapi belum tentu lagi perbuatan kita, kehidupan kita, perkataan kita, semangat kita belum tentu betul-betul macam orang nak masuk syurga. Betul tak tuan-puan? Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, tak apa, kita ambil surah Yunus dulu. Dalam surah Yunus ayat 26, ayat 25. Cuba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Apa maksud ayat tu? Wallahu yad'u, dan Allah menyeru. Yad'u, sentiasa menyeru.
Allah sentiasa menyeru. Menyeru ke mana? Nak ajak kita ke mana? Ila Darissalam, tempat yang paling selamat, yang paling aman, yang paling bahagia, yang paling tenang. Ke mana tuan-puan? Darussalam, syurga. Allah sentiasa menyeru kita untuk masuk syurga. Allah bentangkan jalan untuk masuk syurga. Allah desainkan pada tuan-puan takdir-takdir masing-masing yang hujungnya insya-Allah yad'u ila Darussalam, biar kamu masuk syurga. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah yang memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kita nak masuk syurga, Allah lebih lagi nak masukkan kita dalam syurga. Allah seru, Allah ajak pagi, petang, siang, malam, syurga, 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 syurga. Pergi solat, syurga. Jalan kaki pergi masjid, syurga. Cakap yang baik, syurga. Tasbih, syurga. La haula wala quwata illa billah, syurga. Istighfar, syurga. Senyum dengan orang, tu jalan ke syurga. Masya Allah, syurga, 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 syurga. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biiznih. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah menyeru kamu kepada syurga. Masya Allah. Ini memang nak bagi tuan-puan. Memang Allah nak bagi. Sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memang nak bagi syurga. Jangan sangka buruk dengan Allah. Ada tuan-puan, ustazah ada jumpa orang, dan orang tu cakap dalam ceramah, dia dah berhijrah dah, ya, alhamdulillah. Dia cakap dalam ceramah dia, dia kata, saya dulu pernah kecewa, tak nak jadi baik. Sampai saya kata, tak apalah, korang yang hebat-hebat, baik-baik ni, korang masuklah syurga, nanti neraka kosong. Ini dia cakap dalam ceramah. Masa tu kita ada forum, dia dah berhijrah. Tapi dia kata masa dia belum berhijrah dulu, dia pun kecewa nak jadi baik. Ya, orang pandang dia macam pandang semacam je kan. Lama-lama dia cakap, korang-korang je lah, Masjid Ubudiyah je lah masuk syurga. Ini usah tambah lah, ya. Korang kosong pula neraka korang. Maksud dia tu apa dia? Seolah-olah dia nak menggambarkan kekecewaan tu. Kosong pula neraka. Sebenarnya begini tuan-puan, kadang-kadang ada orang, ya, mungkinlah kalau puan-puan ada anak ke, ada kawan-kawan ke, yang dia macam menyalahkan takdir, ya, dia salahkan takdir. Dia kata apa? Tak apalah, korang je lah yang baik-baik. Muka ada nur, kumpulan marhaban, suri, contohnya lah, ya. Aku ni orang jahat, aku ni masuk neraka, contohnya lah kalau dia cakap macam tu, ya. Aku ni memang dilahirkan jahat. Ada cara nak jawab dengan orang macam ni tuan-puan? Macam mana nak jawab? Macam mana nak kata dengan dia? Kita jawabkan dia balas-balas lagi kan, ya. Jadi ustazah teringat ada satu kitab, dia cerita tentang seorang syekh. Syekh ni tuan-puan, bila anak murid dia cakap macam tu, anak murid dia cakap, ada orang ni memang ditakdirkan masuk syurga, ada orang ni memang masuk neraka, kata anak murid dia. Saya ni punyalah susah nak buat benda baik, entah-entah saya ni memang yang ditakdirkan masuk neraka. Oh sedap, dia cakap macam tu depan tok guru dia.
Tok guru dia pandang dia tuan-puan. Mula-mula tok guru dia kata tak, bukan macam tu. Tapi dia jawab balik. Ya. Dia kata mana kau tahu, dia cakap kat tok guru dia. Sebab saya ni susah nak buat baik ni. Agaknya saya ni nak masuk neraka ni. Lalu tok guru dia tampar dia. Tampar dia kuat-kuat. Ada siapa-siapa nak buat demonstrasi kat depan? Dia kalau demo tu lagi hebat ya. Cakap tak jadi, main kita demo. Biar bagi rasa. Jadi bila tok guru dia tampar dia tuan-puan sekalian, dia marah lah, sakit. Ya. Dia cakap dengan tok guru dia, kenapa tampar saya? Tok guru dia kata, dah tertulis kat takdir Allah. Memang kau kena penampar aku hari ni. Mari kita buat demo kat sini. Pang kanan, pang kiri. Ustaz kata takdir dah tulis. Jadi bila guru dia kata memang dah tulis takdir, aku akan tampar kau hari ni. Jadi murid dia tak boleh terima. Mana kau tahu yang Allah tulis takdir hari ni kau tampar aku? Sedangkan kau boleh je menjauhkan tangan kamu daripada aku. Boleh je kawal diri kamu, jangan tampar aku depan orang ramai ni. Lalu tok guru dia kata, inilah jawapan pada apa yang kau soal. Inilah jawapan kepada buruk sangka kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kamu tahu Allah mentakdirkan yang tidak baik pada kamu? Mana kamu tahu neraka tu Allah cipta untuk kamu? Mana kamu tahu? Lalu yang berlaku pada kamu adalah kamu bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita baca Al-Quran tuan-puan sekalian, wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kita kepada syurga. Siang, malam, pagi, petang. Allah lebih nak kita masuk syurga daripada diri kita sendiri. Kita ni cakap je. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan laluan, memberikan pertolongan, memberikan jalan, memberikan cara, bahkan menyediakan nikmat syurga yang begitu istimewa kepada kita semua. Tinggal lagi muslimin muslimat sekalian, jalan nak masuk syurga ini, Masya Allah, Allah bentangkan seluas-luasnya dan pelbagai cara, kaedah dan jalannya. Sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dekat Gaza sekarang, ya, dekat Gaza, tengok macam mana jalan mereka nak masuk syurga. Masya Allah, dahsyat tuan-puan, sangat dahsyat. Mereka lari daripada rumah ke rumah yang lain, tidur dalam keadaan tuan-puan tak tahu, ya, bom tu akan sampai ke rumah mana, bangunan mana. Macam mana tuan-puan? Tidur malam tadi dalam keadaan boleh jadi bom akan jatuh kat bumbung rumah kita. Sesuatu yang jamaah Masjid Ubudiyah tak pernah terfikir bila nak tidur malam. Betul tak? Kau terfikir malam tadi ada bom ke jatuh ke ni? Tak ada. Kita je yang lama sangat tidur sampai jatuh tergolek daripada katil. Macam-macam mimpi. Kita takkan terbayang tuan-puan macam mana ya Allah sediakan medan jihad kepada mereka untuk mereka masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah memang ambil inspirasi lah tuan-puan dengan kawan-kawan kat sana, sahabat-sahabat kat sana. Ustazah dapat WhatsApp, voice message daripada kawan Ustazah kat sana. Dia pula bagi semangat kat kita, tak kata balik. Dia kata, kamu semua jangan sedih, dia kat sana. Patut kita yang cakap. Tapi ustazah memang tak tercakap apa dekat kawan tu. Tak tercakap. Sebab apa? Rasa macam tak ada nilai apa yang kita nak cakap. Kenapa? Sebab kita tak duduk tempat tu. Jadi memang tak cakap apa kecuali kami sedang doakan, kami sedang doakan, kami sedang doakan. Kawan ustazah kat sana, dia hantar voice message kat ustazah.
Dia kata, kamu semua jangan sedih. Kami semua memang sudah siap untuk semua ini. Masya Allah. Dia pula pujuk kita. Jangan sedih. Kami semua dah siap. Ya, untuk semua ni. Kamu semua jangan takut. Kami tak apa-apa pun. Masya Allah, tuan-puan sekalian. Jadi ustazah mengambil inspirasi. Sebab cerita nak masuk syurga ni bukan cerita mudah tuan-puan. Ambil inspirasi. Sebab kalau kita tengok tuan-puan, ya, antara ayat yang menyebut tentang masuk syurga ni adalah berkait dengan kesabaran. Seperti ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum. Sejahteralah ke atas kamu. Ni nak suruh masuk syurga ni. Salamun alaikum bima sabartum. Sekarang masuklah syurga dengan sejahtera, dengan selamat. Tapi dia sebut, apa kunci dia? Apa kunci nak masuk tadi? Bima sabartum. Dengan apa yang telah kamu sabarkan. Sabar. Ya? Dan pada ayat yang atas tu tuan-puan sekalian, pada ayat yang ke-22, sabar tu dijelaskan juga. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ. Dan orang-orang yang sabar. Sabar. Tapi ada kualiti sabar dia. Apa sabar dia? Ibtigha'a wajhi rabbihim. Dia sabar dalam keadaan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sabar dalam keadaan mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, cerita sabar ni cerita besar nak masuk syurga ni. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Ya, ada kunci dia. Apa kunci dia? Sabar. Jadi sahabat-sahabat, mari kita tengok sikit sabar saudara-saudara kita kat sana, kawan-kawan kita kat sana. Ustazah mengingatkan diri sendirilah. Nak suruh sabar. Kita, sabar kita tuan-puan, sabar kita tak lama. Setuju tak? Dia tak lama sabar kita ni. Tuan-puan kalau sakit gigi, tahan berapa hari? Nak tengok sabar dia tu lah. Hari pertama okey kan? Kafarah ni, kafarah. Hari kedua, tahur. Ada lagi perkataan nak sebut tahur. Maknanya apa? Allah sedang bersihkan. Hari ketiga, dah tak terkeluar pula perkataan apa lagi nak sebut. Dah marah-marah dalam rumah kan. Ya, orang bercakap kuat kita marah, orang berentak kita marah. Hari keempat, dah kita mula dah, ya. Keluarlah keluhan-keluhan. Nak cabutlah semua gigi ni. Ya, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Mula dah keluar perkataan-perkataan yang tidak enak didengar. Maknanya kita punya kesabaran tu dia ada tempoh yang sangat terhad. Setuju tak tuan-puan? Mendoakan anak, perangai anak, nakal anak-anak kita, kerenah anak-anak kita. Berapa lama kita tahan? Kadang-kadang Allah dah bagi lama dah. Elok je. Takkanlah sesekali tak boleh Allah bagi ujian. Anak kita memanjang nombor satu, nombor satu, nombor satu. Tak boleh ke Allah nak bagi nombor 10 sekali? Anak beranak kita sentiasa berjaya, berjaya, berjaya. Tak boleh ke Allah nak bagi gagal sekali? Tapi bila sekali je Allah bagi, kita menunjukkan apa dia? Tak lama tempoh kesabaran kita. Setuju tak tuan-puan? Tak lama. Perangai suami, kerenah suami. Berapa lama tuan-puan sabar?
Kok sabar setahun dua tu pun, ya Allah, macam-macam syair sajak keluar. Ya, macam-macam luahan kerana kesabaran tersebut, ya. Setahun dua je padahal. Jadi ustazah ambil inspirasi. Ada seorang anak ustazah cakap macam ni. Masa tu dia menasihatkan ustazah suruh sabar. Bagus juga dia cakap. Dia kata, Umi tak tengok ke kawan-kawan Umi dekat Gaza tu, kat Palestin tu. Orang-orang Palestin tu, Umi, sabar dia bawa mati. Jangan tanya berapa lama nak sabar. Jangan tanya. Sebab kita selalu tanya kan, berapa lama lah ya mak nak sabar? Macam kan selalu kan ayat tu kan, ya. Saya nak sabar berapa lama? Macam tu kan, ya. Kita lah punya ayat. Anak saya kata, Umi, kawan-kawan Umi dekat Gaza tu, kat Palestin tu, mereka bawa sabar tu sampai mati. Tanah mereka tak dikembalikan dan mereka mati dalam keadaan tanah tu dah dirampas. Bukan kata nampak dapat balik semula, tak, dah mati dah tuan punya tanah. Berpuluh tahun tuan-puan dihalau, dibunuh, ya Allah, ya Tuhan, diambil tanah tumpah darah tu. Sakit tak hati? Sakit. Tapi apa yang boleh buat tuan-puan sekalian? Sakit hati yang tak dapat nak buat apa kecuali ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ya Allah, kalau nak cakap pasal sakit hati tuan-puan, sesakit-sakitnya hati mereka, geramnya, tapi sampai mati bawa kesabaran tu. Allah bertemu dengan hati yang sabar. Tanah tumpah darah mereka diambil, harta benda mereka diambil, suami anak-anak mereka dibunuh. Mereka nak menuntut bela pun sampai mati tuan-puan, belum nampak lagi pembelaan tersebut. Yang kita ni Allah uji ala 5 hari, sebulan, 10 bulan. Berapa lama lagi yang kita kena uji? Adalah 2 jam macam ni kan. Ni tak lama ni yang ujian sakit lutut ni. Ini tak macam ni. Lepas ni kita bangun, insya-Allah bangun. Janganlah risau. Saya dah tahu dah kebas-kebas. Macam manalah aku nak bangun kau ni. Belakang ada yang tiket lagi mahal duduk atas kursi. Tak lama, sabar. Allah uji kita ni sesuai iman kita. Tempoh dia pendek-pendek. Banyak suka duka macam tu. Suka lagi banyak daripada duka. Tapi tengok saudara-saudara kita. Ya Allah, uji sahabat-sahabat sekalian, ya Allah, sampai Allah kata apa? Salamun alaikum bima sabartum. Allahu Akbar. Sejahtera atas kamu dengan apa yang kamu syarat menanggung. Makna sabar, sabar, sabar. Anak kunci nak masuk syurga. Dan Allah datangkan pada kita tuan-puan sekalian lain-lain jalan masing-masing, tapi kuncinya hampir sama. Apa dia? Sabar. Ada orang tak kahwin-kahwin, tak kahwin-kahwin, umur dah 55, umur dah 60, duduk dalam masyarakat ni tuan-puan, menguji bila orang tak kahwin, orang ni ditengok, lawa-lawa tak kahwin, pasal apa? Macam-macam ayat dia. Memilihlah ni. Dengar lagi. Maknanya dalam keadaan diuji dengan tak kahwin tu tuan-puan, tak bertemu jodoh lagi, sakit pula mendengar respon daripada orang keliling. Pelik kan dia kan? Orangnya lawa tapi tak kahwin kan dia kan? Kalau lelaki pun sama juga, kalau tak kahwin, hati-hati dia tak kahwin tu. Dah mula bersangka-sangka. Padahal Allah tak bagi jodoh kat dia. Yang kahwin tak ada anak tuan-puan sekalian, Masya Allah. Zaman sekarang zaman Instagram, zaman media sosial. Orang ada anak akan tunjuk tiap-tiap saat perjalanan lahirkan anak sampai anak dia besar. Orang tak ada anak tengok je.
Bilalah boleh dodoi anak ni? Bilalah boleh nyusukan anak? Ujian untuk mereka. Sabar. Ada orang ada rumah tangga, ada anak, jaga anak, didik anak. Masya Allah tuan-puan, Ustaz percaya yang mendidik anak-anak mungkin lebih banyak air mata dia daripada orang yang diuji tidak ada anak. Nak bagi tahu, ia satu tanggungjawab dan ujian yang sangat besar. Berapa banyak kita menangis tuan-puan sekalian kerana urusan anak-anak kita. Nak memastikan anak kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Nak memastikan anak kita ni menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam perjalanan nak mendidik anak ni tuan-puan sekalian. Kunci dia apa? Salamun alaikum bima sabartum. Biar ada ciri sabar dalam hidup kita. Kita nak masuk syurga. Betul tak tuan-puan sekalian? Jadi ciri sabar ini akan lebih kuat ketika mana tadi ayat Quran yang menyebut walladzina sabaru batigha'a wajhi rabbihim. Kita boleh sabar, sabar kita akan kukuh, sabar kita akan kuat apabila hati kita hanya mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar kerana yang lain, bersandar kepada yang lain, sabar kita tidak akan lama. Tuan-puan nampak saudara-saudara kita di Gaza, sempat ke nak buat live? Lari-lari daripada bom. Sempat ke nak buat live? Tuan-puan, tak sempat semua tuan-puan. Urusan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sempat dah nak menunjuk-nunjuk apa-apa pun. Ya, tak sempat tuan-puan. Kita kat sini ni cabaran kita. Ini bahaya juga ya. Amal tu tak banyak, tapi selera nak menunjuk tu banyak. Setuju tak? Amal tak banyak, tak konsisten, tapi selera nak menunjuk tu besar. Terpulang kepada niat masing-masing, tapi hati-hati, awas. Kita tak boleh bersandar kepada yang selain Allah untuk kekal sabar. Kita tak boleh bersandar kepada yang selain Allah untuk kekal istiqamah. Allah bagi kita hidayah, hijrah, bersandarlah dengan Allah. InsyaAllah boleh istiqamah. Tapi kalau tunjuk-tunjuk ke orang, mengharap pujian orang, mengharap semata-mata sokongan orang, semua tu rapuh. Kita tak akan dapat istiqamah. Ya tuan-puan, apa pun yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Selera nak tunjuk ke orang tu mungkin ada, tapi kita baiki dengan tazkiyatun nafsi. Banyak-banyak perbaiki hati. Ini kadang-kadang baru terasa nak puasa sunat, sahur tu ambil handphone dah. Ni ambil gambar nasi. Maknanya kata kalau lah handphone tu belum ada bateri, rela pergi charge kejap. Lain macam ni kita. Lain macam. Ni padahal sahur ni ambil gambar. Nasi, sebelah pinggan nasi ada tasbih pula tu. Dia punya pandai tu letak prop dia tu. Sebaik tak letak nasi atas sejadah. Itu lagi nampak sufi. Tak apa benda tak tahulah. Ya? Ya, letak, ambil gambar. Caption cantik. Alhamdulillah. Apa lagi caption dia? Nawaitu sawma ghadin. Tak ada masalah, niat masing-masing. Tapi tuan-puan percayalah cakap ustazah, kalau sandarannya kepada sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala, kita tak dapat nak kekal dalam kebaikan. Tak dapat. Bukan main ambil gambar sahur nawaitu sawma ghadin, tengah hari nampak dia makan kat kedai mamak. Yang tu dia tak nak ambil gambar pula. Kalau dia jujur, ambil gambar yang tadi, tulis pukul berapa, 12 tengah hari dah makan dah buka puasa dah. Tak pula. Jadi orang dah memuji-muji yang dia sahur,
Orang tak tahu, dia tak dan puasa pun. Lama kelamaan hati kita ni tuan-puan sekalian jadi meminta-minta kepada pandangan manusia. Jadi meminta-minta kepada pujian manusia. Bebaskan, bebaskan. Kita nak masuk syurga. Syurga ni milik Allah Subhanahu wa taala. Reward daripada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tuan-puan, sabar. Kedua, kerana Allah, lillahi ta'ala. Kunci dia. Tuan-puan, kita buat apa-apa pun, kalau orang tak nak terima, sedih tau. Betul tak? Katalah tadi ada mana-mana Cik Leha ke Kak Kiyah ke, dia biasa macam tu kalau macam makcik ni, kalau ada ceramah-ceramah, dia nak buat kuih seri muka lah. Kuih apa lagi? Ada ke tak ada lepas ni? Ya, koci lah. Lepak pisang lah. Bayangkan tuan-puan, bila kita susah payah buat, tapi tiba-tiba orang tak nak terima. Tak payah, masjid dah ada catering dah, buat balik. Ui, kecewa tau. Tak payah, ustazah tu sakit gigi, tak payah bagi makan manis-manis. Kecewa. Tak kira lah apa alasan pun tuan-puan, kecewa. Sebab apa? Kita dah buat, kita nak bagi kepada penerima tolak. Kecewa tuan-puan. Dan lebih dahsyat kekecewaan akhirat besok. Nak masuk syurga, tapi sahibul jannah, pemilik syurga, tak nak terima. Wal-iyazubillah, wal-iyazubillah, wal-iyazubillah. Tak nak terima. Sebab apa? Sebab tidak dibuat untuk sahibul jannah, tidak dibuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak nak. Itu disebut dalam hadis yang panjang tuan-puan sekalian. Bagaimana seorang qari Quran. Qari Quran ni maksud dia orang yang membaca Quran, tokoh Al-Quran. Orang kalau sebut nama dia, ingat dia dengan Quran. Bayang, qari'ul Quran, akhirat besok dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kamu buat kat dunia dulu? Baca Quran. Bagus. Kamu baca untuk siapa? Itu soalan dia. Dah buat, tapi nak dipastikan untuk siapa. Kamu baca untuk siapa? Dijawab oleh qari'ul Quran. Memahami hadis tersebut, qari'ul Quran kata, aku buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku baca Quran kerana Allah. Aku baca Quran mengharap Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menempelak pembaca Quran tersebut. Allah kata apa? Tidak. Jauh di lubuk hati kamu yang paling dalam. Masya Allah. Dalam lubuk hati kamu yang paling dalam. Allahu Akbar. Siapa yang selama ni mengendahkan benda tu tuan-puan? Siapa yang selama ni muhasabah diri, bertanya pada lubuk hati dia yang paling dalam? Sebab Allah tengok kat situ. Allah kata, nun, jauh dalam lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu baca Quran untuk digelar, dipanggil, dipuji sebagai qari Quran yang hebat. Masya Allah. Kita boleh bohong makhluk yang lain tuan-puan. Ya, bahkan dalam soal keikhlasan ni, umpamanya tuan-puan, malaikat pun tak dapat nak cek sebegitu punya rapi. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya Allah akan hitung dan londehkan. Tak ada yang tersimpan di sisi Allah. Tak ada yang tertutup daripada pandangan Allah. Innahu alimum bidzatis sudur. Allah tahu betul-betul keadaan yang tersimpan dalam hati kamu. Betul-betul.
Lalu Allah kata tak. Ya, kamu masih kat dunia baca Quran. Ya, kamu tokoh Quran. Tapi yang sebetul-betulnya dalam hati kamu, kamu senang dipanggil sebagai qari Quran yang hebat. Takut tak tuan-puan? Masya Allah, Masya Allah. Dalam hadis yang sama, seorang yang pergi berperang di jalan Allah, perang. Siapa sini berani nak pergi perang kat tangan? Terus ambil nama, hantarlah ya, polisi hantar terus. Angkat-angkat tangan ni ambil nama terus. Ustazah yang tanya pun tak nak bagi nama. Sedap menanya orang, siapa berani nak pergi perang, meh kita pergi hantar. Contohnya lah. Tak berani tuan-puan. Tuan-puan tahu pergi perang ni macam mana? Tuan-puan ingat bom tu bagi salam kat kita. Dia tahu orang Malaysia, orang Gaza. Jangan-jangan tu hidung pesek orang Malaysia. Tak. Kalau kita dah duduk kat medan tu, kok terkena, kenalah semua tuan-puan. Ingat berani? Takkan berani. Susah nak cari yang berani. Tapi dalam hadis tu cakap, orang tu dah pergi medan perang. Allahu Akbar. Hebat. Orang kata apa? Dah bawa pedang. Dah bawa panah. Lalu Allah tanya kepada dia, apa yang kamu buat masa kamu kat dunia? Aku pergi perang. Hebat. Kamu perang untuk siapa? Apa yang kamu harapkan? Kamu harap siapa pada peperangan tersebut? Kamu perang ni untuk siapa? Dia jawab, kerana-Mu ya Allah. Tapi Allah tempelak dia. Allah kata apa? Sama macam tadilah. Allah kata, tidak. Nun jauh dalam hati kamu. Kamu berperang untuk digelar sebagai panglima. Kamu berperang untuk digelar sebagai pahlawan handal. Dikenang sebagai pahlawan-pahlawan yang hebat. Kamu bukan berperang li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada hari ini, kamu carilah orang-orang yang dulu kamu nakkan perhatian mereka ke akhirat. Kamu tidak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tak ada urusan dengan Allah. Kamu nak apa? Nak yang baik, nak lindung dari yang buruk, tidak ada urusan dengan Allah. Kenapa? Masa kamu dekat dunia, kamu tak bina urusan hati kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirat, Allah isytihar, kamu tidak ada urusan dengan Allah. Kemana kita nak pergi tuan-tuan? Kita nak masuk syurga. Tapi awal-awal semasa hisab, dah tak ada urusan. Kamu nak digelar panglima perang kan? Pergi cari mana orang-orang yang kamu nak tunjuk hari tu. Orang negara mana? Malaysia. Pergi cari orang Malaysia ke akhirat ni. Dapatkan daripada mereka. Merayu pada mereka. Gelarkan aku panglima. Gelarkan aku pahlawan. Pergi. Sebab itu yang kamu nak masa kamu buat. Kamu nak digelar sebagai apa? Tokoh pendidik. Tokoh pendakwah. Tokoh qari Quran. Pergi cari. Mana orang kampung kamu? Orang Ampang. Pergi cari orang Ampang ke akhirat besok. Biar kamu boleh dengar orang Ampang itu puji kamu, angkat kamu. Kok memuaskan hati kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak ada urusan. Kenapa? Kamu tak bina urusan tu masa dekat dunia. Masya Allah tuan-puan sekalian. Sebab itu kunci kita nak masuk syurga ni tuan-puan, ikhlas lillahi ta'ala. Ini membina urusan kita dengan Allah, membina pertalian kita dengan Allah. Kalau tidak dengan niat yang ikhlas, terputus. Tak ada. Apa pun yang kita buat atas dunia ni tuan-puan, kalau tidak niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terputuslah amalan tersebut dengan Allah. Tak ada apa-apa lah. Jadi bila tak ada urusan, bila terputus, akhirat besok nak menyambungnya macam mana? Memang tak ada apa-apa. Ya Allah, Ya Rahman. Takutnya kita tuan-puan, padahal nak masuk syurga, maka nak masuk syurga, binalah urusan tersebut dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita tuan-puan. Ni Ustaz nak bagi faham juga. Ya, Allah tolong kita supaya kita ikhlas. Sebab bahkan di sana ada doa, ada perbezaan makna mukhlis dengan mukhlas. Lam tu satu baris atas, satu lam baris bawah. Kalau mukhlis, orang yang ikhlas. Kalau mukhlas, orang yang diikhlaskan. Kadang-kadang kalau ustazah doa, ustazah minta Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan yang engkau ikhlaskan. Sebab apa? Sebab kita tahu kita ni tak baik pun. Ya, kita tahu boleh jadi amalan-amalan kita tu rosak. Kecuali Allah tolong, ikhlaskan. Ikhlaskan. Allah tolong. Ustaz nak kongsi satu cerita tuan-puan. Mungkin cerita ni dapat pengajaran pada semua. Tengok dalam kehidupan masing-masing macam mana baiknya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima amalan kita. Sebagaimana Allah menerima amalan orang-orang yang ikhlas. Kitanya tak berapa nak ikhlas. Ada orang Kelantan kat sini? Ya, kita tak berapa nak ikhlas, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ikhlaskan amalan tu. Satu cerita ya tuan-puan, adalah seseorang tu, ya, ni tak nak cerita nama sebenar kan, jangan tanya-tanya agak siapa tak payah agak-agak. Ya, ambil cerita je. Seorang lelaki meninggal ayah dia. Okey, ayah dia tak meninggal lagi. Ayah dia dah sakit masa tu. So dia sambung belajar. Sambung belajar tuan-puan sekalian. Sebab ayah tak berapa sihat, mak pun dah tua. Jadi duit biasiswa ni digunakan untuk bantu mak ayah dan adik-adik. Jadi duit beasiswa ni betul-betul ambil sikit je untuk makan, minum, bayar sewa rumah. Yang lain hantar ke kampung, hantar ke kampung. Mak tak payah kerja, mak pun uzur. Abah pun tak payah kerja, abah uzur. Ustazah nak ceritakan pengorbanan seorang anak. Sekarang pun banyak cerita-cerita dalam media sosial anak berkorban tu lah, mak berkorban ni lah. Ambil pengajaran. Lepas tu ayah dia meninggal. Ayah meninggal, jadi tulang belakang si anak lelaki ni, kan? Jadi keluarkan duit adik ni sampai boleh sekolah, dapat belanja, pergi ziarah adik-adik ni dekat asrama, menggantikan ayah ziarah anak. Pergi ziarah, bawa biskut, ya, biskut Mary lah, apalah, pergi. Jadi abang tu dah bertindak macam seorang ayah dah. Dia ambil sikit je, yang lain semua untuk mak adik-adik. Mak adik-adik, abah dah meninggal. Adik daripada kecil sampai masuk universiti, daftar adik universiti, hantar. Macam mak dan ayah buat, pergi hantar. Convocation adik-adik, pergi. Tapi subhanallah, bila adik-adik dah besar, satu hari dalam perhimpunan keluarga mereka, adik-adik ni macam sepakat pula komen abang dia. Kata jangan campur urusan hidup kami, jangan asyik suruh kami. Suruh kan suruh apa? Suruh pergi masjid dia sembang jemaah. Jangan gini. Untuk orang yang dah banyak memberi tuan-puan, dah banyak menolong, dia sakit kalau orang buat macam tu. Sakit. Ya, dengan pompang-pompang, maknanya dah dengan bahasa apa semua, dia dah besar semua kan, semua dah kerja apa semua. Jadi masya-Allah, kecewa sangat. Seorang abang yang tatang adik daripada kecil ni, tiba-tiba yang dia dapat bukannya kata-kata pujian. Nak juga dengar pujian, betul tak? Sebagai manusia biasa nak juga kita dengar adik kita cakap ini abang terbaik ke, ya, ataupun alhamdulillah kita orang ada abang. Nak juga dengar. Tapi tak, yang dapatnya adalah muhasabah. Itu tak betul, ini tak kena. Jadi sebagai orang yang dah banyak menolong, memang rasa kecewa. Kecewa, rasa nak marah. Dia punya nak marah tu tuan-puan sampai tak boleh duduk dah kat rumah tu, nak balik terus ke rumah dia.
Tadi duduk kat rumah keluarga kan, kat rumah mak bapak dulu, nak balik. Sebab apa? Sebab nak marah. Memang tak kenang budi ni budak-budak ni. Macam itulah ayat yang keluar. Oi, dia dulu tu kita ni, dia sampai catu makanan nak bagi dia tu belajar. Keluar semua tuan-puan, semua keluar. Masa keluar tu pasti sangat sakit. Kenapa? Sebab kita sebut balik budi yang kita telah buat, pengorbanan yang kita dah buat. Dia sangat kecewa tuan-puan sekalian, sampai dia kata apa? Dia janji dah, mulai hari ni tidak ada bantuan lagi disalurkan. Ni kau ingat cerita Sayyidina Abu Bakar pun ada juga orang yang fitnah anak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah orang termasuk juga di kalangan orang-orang yang Sayyidina Abu Bakar tolong. Bila jadi macam tu, Sayyidina Abu Bakar bersumpah tak nak tolong lagi dah, nak hentikan bantuan. Itu fitrah manusia. Sebab apa? Sebab tak padan. Aku tolong kau, kau buat aku macam ni. Jadi cerita laki-laki tadi tuan-puan, memang dia sakit hati, kecewa, marah, bahkan buat satu keputusan takkan bantu lagi dah. Jadi tuan-puan sekalian, nak buat macam mana ni orang tengah marah ni kan, ya? Ustazah ni ada berkait juga dengan keluarga ni. Jadi bila ustazah mendengar cerita tersebut daripada orang yang terdekat dengan laki-laki ni, ustazah kata ustazah dah nak bagi nasihat sikit kat dia. Sebab nampak dia macam memang down ya tuan-puan ya. Sebab dia fikir, baiklah duit-duit tu dulu dia belikan gelang anak bini dia. Sampai cakap macam tu tuan-puan. Baik aku pergi beli kereta besar, baik aku buat rumah besar, tapi nikah nak sara adik-adik lah ni, gelang bini pun tak boleh nak beli. Jadi sebut semua. Jadi dia kata tak apalah, saya nak cakap lah dengan dia. Saya cakap dengan dia. Antara yang saya cakap lah tuan-puan ya, sebab nak melegakan hati orang tengah marah. Saya kata dengan dia, katalah saya panggil dia tuan lah ya, tuan, pada pandangan ustazah lah, rasanya ini dah hari Allah nak bungkus dah amalan tu, nak buat naik. Dia cuba cakap macam tu lah, bahasa yang orang senang faham kan. Dia kata ini pandangan ustazah. Dia dah dengar cerita daripada keluarga dia. Ustazah rasa sampai dah masanya Allah nak bungkus dah amalan tu, nak buat naik. Sebab apa? Masing-masing dah besar, dah kerja, dah tak payah tolong lagi dah, ya. Tapi bila nak bungkus amalan, nak bawa naik ni, dia tak selesai kalau tak ikhlas. Betul tak tuan-puan? Kalau tak Allah campak balik amalan tu. Ni sekarang dah cantik dah ni, tuan dah buat itu, dah buat ini, berkorban, bersabar, membantu adik-adik, bantu ayah, bantu mak, hebat. Tapi kalau tuan minta dibalas oleh adik-adik tu pun tak memadai balasan dia. Betul tak tuan-puan? Semua kebaikan yang kita buat, kalau kita nak orang balas, dengan cakap ustazah, tak berbaloi tuan-puan, tak berbaloi. Tuan-puan rasa sebagai isteri, balasan apa yang berbaloi dengan semua yang puan-puan dah buat sebagai isteri, sebagai ibu, melahirkan dan sebagainya. Rumah 5 tingkat, tak berbaloi. Loteh kita punya apa, lutut nak naik, turun naik. Lama-lama duduk rumah bawah juga, bilik bawah. Duit 1 bilion, tak berbaloi. Penat jaga duit banyak ni pun, ya, yang sikit ni pun puas pegang beg dah. Sekejap tengok zip, sekejap tengok zip, bukan banyak pun, bukan ada 1 bilion dalam tu. Ni kan jaga 1 bilion. Jadi saya kata dengan dia, saya cakap apa dia? Tuan, kalau adik-adik semata-mata nak balas, tak berbaloi tuan. Semua yang kita buat nak dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syarat penting untuk Allah terima apa dia? Memang kamu buat itu untuk aku yang balas. Memang kamu buat tu untuk aku yang terima, baru Allah terima. Tapi kalau kamu harap balasan-balasan orang lain, bukan balasan Allah, itu tak ada urusan dengan Allah. Itu macam pelik tuan-puan. Kita tak buat kerana orang tu, contohnya kan,
Tiba-tiba kita minta gaji kat dia. Kan bos kita orang lain. Betul tak tuan-puan? Bos kita syarikat A, kita pergi syarikat B minta balasan. Apa kena-mengena? Kamu kan kerja dengan dia. Kamu kan mengharap dia. Kamu kan ada urusan dengan dia. Itu analogi yang kita kena faham. Jadi saya cakap dengan tuan tu, tuan, ini Allah nak angkat dah ni. Saya rasa macam tu lah. Bungkus, nak angkat, tapi nak angkat tu kena dibersihkan. Jadi dibersihkan tu dengan cara apa? Kamu rasa sakitnya bila orang menolak pemberian kamu ataupun membalas pemberian kamu dengan cara yang tak cukup baik pada pandangan kamu, maka bayangkan kalau nanti dekat akhirat, sebesar-besar yang kamu dah buat, lama tempoh yang kamu dah buat, di hadapan Allah, Allah tolak. Allah kata, kamu tidak buat kerana aku. Jadi hari ni Allah bagi sakit pada tuan dengan perbuatan manusia, ia adalah satu bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikhlaskan segala jasa baik yang tuan dah buat pada mak tuan, pada ayah tuan, pada adik-beradik tuan. Maka biarlah rasa sakit yang tuan tanggung ni, tuan alih kepada apa dia? Istighfar kepada Allah. Kalau ada salah silap dalam segala sumbangan yang kita buat, biar Allah bersihkan, Allah ampunkan, dan bulat hati kita menyerahkan segala apa yang pernah kita buat pada keluarga kita, biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Resmi manusia memang macam tu, ya. Ada kadang-kadang kita rasa macam tak menghargai. Tapi adalah, ya, adalah fasa-fasa manusia ni. Ada hari dia elok, ada hari dia tak elok. Kita tak berurusan dengan manusia, tuan-puan. Ya, hati kita ni banyak berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah nasihat itu menenangkan dia. Akhirnya dia nampak, masya-Allah, ya ustazah, ya. Allah memang nak, Allah nak terima dah ni. Saya pun dah tak ada urusan dengan adik-beradik, semua dah besar dah apa dah. Tapi kita takut hujung dia tu masa hari nak angkat tu tak cantik. Kita marah, kita ungkit, kita ini. Jadi kena dapat nasihat. Dah istighfar banyak-banyak, mengharap pada Allah, ya Allah, sakitnya aku bila perbuatan baik aku ditolak oleh manusia, maka janganlah engkau juga tolak apa yang aku pernah buat. Ya, ubatlah ya Allah, rawatlah ya Allah dengan menerima segala kebaikan yang engkau takdirkan aku dapat buat kebaikan tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, inilah umpama seluruh kehidupan kita. Tuan-puan jangan duduk dalam kesakitan orang tak hargailah, orang tak pandanglah, ya. Jadi mak-mak bila dah usia 60-70 asyik merintih je. Asyik menyebut dia segala apa, segala benda baik yang kita pernah buat. Dah tak payah, jangan buang masa tu. Ya, jangan buang masa. Dulu ni mak lah yang mosan kau semua ni. Dah tak payah buang masa. Baik berzikir banyak. Betul saya cakap. Sebab apa? Kita tak ada minta apa-apa ke anak-anak. Kita nak dia jadi soleh. Kita nak jadi orang bertakwa, jadi orang beriman, jadi orang baik. Tak ada apa yang anak kita boleh bagi ke kita, tuan-puan. Tak berbaloi. Apa yang suami kita boleh bagi kat kita, tak berbaloi harap kat dia. Ya. Jadi memang harapan tu bulat. Saya buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dan keempat, kita gabungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana maksudnya adalah yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga, paling banyak. Akhirat besok kita akan nampak ramai dimasukkan dalam syurga kerana dua ni. Yang pertama adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Dua ni yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga. Jadi jangan pula tiba-tiba kita tak ada yang dua ni, tuan-puan. Padahal berduyun nanti orang yang Allah masukkan dalam syurga kerana dua ni.
Pertama, kerana takwa dia kepada Allah. Kedua, kerana akhlak dia yang baik. Mungkin tuan-puan, orang tu bukan orang yang kaki kiam, bukan banyak tahajud, bukan banyak puasa. Contoh, macam seorang laki-laki zaman Nabi SAW yang datang solat dekat masjid, yang Nabi bagi isyarat sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki daripada ahli syurga. Masya Allah. Sahabat semua tengok. Koklah Sayyidina Abu Bakar ke? Koklah sahabat-sahabat kanan Nabi SAW. Tengok-tengok, tak dikenal pun orang tu. Bukan tersohor pun orang tu, tuan-puan. Tapi Nabi dah bagi isyarat sebentar lagi akan masuk ahli syurga. Esok sama juga, Nabi kata sekejap lagi akan masuk ahli syurga. Orang yang sama. Menyebabkan sahabat-sahabat nak tahu siapa dia ni, apa amalan dia. Tengok tuan-puan. Sehingga sahabat-sahabat ni berbincang, hantar seorang sahabat pergi tidur rumah dia. Pergi buat helah sikit. Sebab nak tidur rumah orang ni kena ada alasan juga. Jadi alasan dia apa dia? Saya nak tumpang tidur sebab saya faham dengan ayah saya. Boleh tak saya tumpang tidur? Sebab dia dah niat dah. Hujung nanti nak beritahu, ini helah saja, saya nak minta maaf. Tapi sebab nak tahu sangat ni, kenapa sampai berturut-turut Nabi kata ini ahli syurga, pergi tidur rumah dia. Yang menumpang tidur ni lah yang tak tidur. Sebab apa? Nak tengok orang ni bangun malam ke tidak? Tak ada pun. Ini bukan orang yang berjaga malam, solat. Tak, time tidur dia tidur. Sebelum subuh dia bangun. Lepas solat subuh dia pergi kerja. Dia jaga ayah dia seorang, orang tua. Tak ada pun nampak duduk dekat sejadah berzikir. Tak ada pun. Jadi lepas beberapa hari, muskil tuan-puan. Kenapa dia dikatakan Nabi SAW sebagai ahli syurga? Akhirnya minta balik kan, cerita tu kan, nak balik lah. Tapi cuma sebelum balik beritahu, sebenarnya aku tak bergaduh dengan ayah aku. Tapi aku ni disuruh oleh kawan-kawan datang. Sebab apa? Nak tengok kamu buat apa. Sebab Rasulullah SAW menunjukkan kepada kamu yang kamu ni ahli syurga. Dan laki-laki tu kata, saya tak ada buat apa, saya seperti mana yang kamu lihat. Tak adalah hebat sangat amalan zahir dia, tuan-puan. Tapi apa yang dia jaga? Dia jaga apa, tuan-puan? Dia jaga hati dia. Dan jaga hati ni adalah sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tak ada orang peduli hati kita, tak ada orang nampak. Yang nampak hati kita adalah Allah. Maka dia kata, saya jaga hati saya daripada sifat yang Allah benci. Contoh, dengki kepada orang lain. Saya tidak ada kedengkian pada orang lain. Bahkan saya suka saja dengan apa yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Mungkin kawan tu dapat ni, tak apa, saya suka je. Sebab apa? Pemberian Allah semuanya. Pemberian Allah untuk saya suka. Pemberian Allah untuk kawan saya suka. Pemberian Allah untuk jiran saya suka. Walaupun saya tak dapat apa yang jiran saya dapat kan, yang penting saya tidak ada kedengkian. Masya Allah. Dia jaga hati dia. Dan saya puas hati dengan apa yang Allah bagi pada saya. Redha, tuan-puan. Jadi Ustazah mengambil pengajaran dia tu, orang yang menjaga hati ni adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ni memang cermat. Dia cermat jaga benda paling halus, paling rapi, iaitu hati. Takwa Allah. Yang kedua tadi apa dia? Husnul khuluq. Akhlak yang baik. Jaga akhlak yang baik. Lidah kita kena ada adab dia. Perbuatan kita kena adab dia. Dengan mak ayah ada adab. Dengan anak ada adab. Dengan suami ada adab. Dengan manusia, dengan Allah, dengan makhluk-makhluk yang lain, dengan binatang, semua ada adab. Jagalah akhlak yang terbaik, tuan-puan sekalian. Itu menjadi penyebab berbondong-bondong manusia itu Allah masukkan dalam syurga kerana akhlak dia yang baik. Kalau Ustazah boleh petik satu ayat untuk memberikan gambaran juga, tuan-puan, macam mana orang bertakwa,
Macam mana orang akhlak baik? Ia boleh rujuk dalam Al-Quran, ayat yang menggambarkan tentang orang bertakwa, ya. Ustaz ambil potongan ayat saja. Auzubillahi minasyaitanirrajim. U'iddat lil muttaqin. Syurga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, iaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka ketika mana mereka senang dan ketika mana mereka susah. Itu orang bertakwa. Miskin pun sedekah, kaya pun sedekah. Dia pun memerlukan, tapi dia sedekah juga walaupun dia memerlukan. Dia dilapangkan rezeki oleh Allah, lagilah dia sedekah. Itu orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh. Orang bertakwa adalah orang yang menahan marah. Dia bukan tak marah, tapi dia tahan. Ada tak marah dengan suami, Kak? Bila? Hari-hari. Tahan ke lepas? Kalau lepas kurang takwanya. Kalau tahan, takwa kepada Allah. Tahan. Sebab sifat orang bertakwa ni dia menahan marah. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Dahlah dia tahan marah. Akhlak dia, dia mudah memberikan kemaafan kepada manusia. Masya-Allah. Kalau boleh sekarang hati-hati kita semua ni, kita tak ada orang yang kita tak maafkan. Maafkanlah semua. Maafkanlah. Ya Allah, aku maafkan semua. Saya ingat arwah ayah Ustazah, sebelum beliau meninggal dunia, memang selalu beliau panggil mak, panggil anak-anak, dan beliau akan cakap, semua orang dah tak ada, Abah dah tak ada urusan dengan orang. Abah cakap, Abah dah tak ada urusan dengan orang. Harapnya macam itulah, sebab semua orang Abah dah maafkan. Semua orang Abah redha. Abah dah tak ada urusan dengan siapa-siapa. Akhirat besok biar senang perjalanan dengan Allah saja. Dan Abah harap orang juga tak ada urusan, orang juga maafkan Abah. Macam tu ayah Azhar cakap dengan isteri dan anak-anak. Dan Ustaz rasa bangga dengar seorang ayah yang dapat sifat macam tu, tuan-puan, berbanding dengan suami-suami yang kadang-kadang dengan isteri tu, kau nak masuk syurga dengan nak kena dengar cakap aku. Tolonglah tuan-puan. Dia sangat berbeza dengan cerminan ustazah membesar dengan ayah ustazah yang sangat lemah lembut. Tak ada ayat-ayat macam ingat syurga tu kat bawah telapak kaki. Tak ada. Sampaikan Abah kata apa? Jangan jadi orang jantan, kata ayah ustazah. Cakap kat anak lelaki, kat menantu. Jangan kau jadi orang jantan kalau kau tak boleh jadi jalan untuk anak bini kau masuk syurga. Itu ayat dia. Jadi kadang-kadang suami ataupun ayah tu pula yang cakap, ingat senang ke nak masuk syurga kalau perangai macam ni. Jadi macam seolah-olah dia pula yang jadi barrier, halang tu. Sedangkan ayah saya kata, kalau kau nak jadi anak jantan, kau jadi kemudahan kepada anak isteri kamu masuk syurga. Jadi memang tak ada urusan apa Abah cakap. Abah redha isteri Abah, Abah redha anak-anak Abah, ya, biar senang urusan kita akhirat besok. Semua udkhuluha bisalamin aminin, masuk syurga tenang-tenang, sejahtera. Tak ada lagi dah nak minta-minta maaf, nak apa, tak ada. Abah dah maafkan semua, dah redha semua. Urusan tu biar mudah, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ayat tu sebut wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Fokus tuan-puan, muslimin muslimat, saki-baki hidup kita ni adalah untuk buat baik. Fokuslah. Tak payah serabut dengan apa yang orang buat kat kita. Biarlah lantak orang tu lah. Kita yang kena kontrol diri kita, biar kita boleh jadi jalan kebaikan kepada orang lain. Kuatkan semangat.
Tak payah serabut-serabut otak fikir kenapalah suami saya tak sayang saya. Kenapa hari ni dia tak senyum dengan saya. Kenapa suami leha pergi masjid pegang tangan, suami saya tak pegang tangan. Cukuplah tu tuan-puan. Kalau nak suruh dia pegang tangan, cakap. Bang, bak tangan. Tak payah panjang-panjang cerita. Ya, Ustaz kata sungguh, kita dah tua-tua ni malas nak fikir kronik-kronik sangat. Kalau nak pegang tangan, pegang. Dia tak nak pegang, kita pegang. Ya? Tak payah panjang cerita. Ya, sebab apa tuan-puan? Kita nak fokus kita buat baik. Banyak benda lah kita nak fikir, nak buat baik. Nak jaga masjid lagi. Nak tengok telekong masjid yang belum basuh tu, nak tolong basuhkan. Ya, nak pergi tolong orang kat Palestin lagi. Nak pergi kutip derma lagi. Nak pergi bagi lagi. Terlampau banyak benda baik kita belum buat. Kita nak serabutkan dengan perbuatan orang pada kita. Tak payah tuan-puan. Pegang diri kita. Kontrol emosi kita. Kontrol kehidupan kita. Jangan sampai hari ini lebih teruk daripada semalam. Kita nak hari ini kita lebih baik daripada semalam. Kawal hidup kita, masa kita, energi kita. Sebab kadang-kadang yang selalu banyak kat kepala otak kita ni, itulah yang menghalang kita jadi lebih baik. Asyik fikir pasal orang. Ya, kenapa orang tu tak puji kita? Kenapa orang tu tak nampak kita? Dah cukup. Kita dah belajar. Kunci untuk kita masuk jadi penghuni syurga adalah ibtirai wajhillah. Kita mengharapkan pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Ustazah nak akhiri dengan sepotong doa. Ustaz ulang doa yang selalu dah Ustaz cakap. Ustaz ulang ni dengan tujuan tuan-puan boleh buat semakan. Betul tak yang tuan-puan hafal? Bukan nak bagi lagi dah. Nak tengok hafal ke tak hafal. Okey? Sebab ini doa yang rugi kalau kita tak amal. Doa ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Yang disebut sebagai jawami'ul kalim. Kompres. Semua ada kat dalam tu. Sibuk mana pun, doa ni jangan tinggal. Sebab apa? Kompres. Semua ada. Jadi Ustazah dah pernah berikan banyak kali dah. So hari ni Ustazah nak semak je. Orang Masjid Ubudiyah hafal ke tak hafal? Boleh? Okey. Boleh baca sama dengan Ustazah ya? Sambil kita angkat tangan, kita berdoa pada Allah. Allahumma inna nas'aluka minal khair. Nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ma alimna minhu wa ma lam na'lam. ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليه من قول أو عمل وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا Ya Allah, ya Tuhan kami mohon segala kebaikan ya Allah, segala-galanya, tidak terkecuali satu pun, sama ada yang lambat maupun yang cepat, yang dekat maupun yang jauh, yang kami tahu dan yang kami tidak tahu. Kami berlindung ya Allah daripada segala keburukan, seluruhnya ya Allah, segala bentuk keburukan kami berlindung, sama ada lambat, cepat, jauh, dekat, yang kami tahu maupun yang kami tidak tahu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon segala kebaikan yang dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung daripada segala keburukan dan kejahatan
yang Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan. Ya Allah, kami mohon syurga ya Allah, dan segala yang mendekatkan kepada syurga daripada perkataan dan perbuatan. Dan kami berlindung daripada neraka Jahannam, dan kami berlindung daripada segala yang mendekatkan kami, yang boleh menjebakkan kami ke dalam neraka Jahannam, daripada perkataan dan perbuatan kami. Ya Allah, jadikanlah setiap takdir yang Engkau tentukan kepada kami, baik kami suka maupun kami tak suka, jadikanlah semua takdir itu ya Allah sebagai baik-baik belaka untuk kami. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, berapa orang yang hafal doa tadi? Angkat tangan. Tak apalah, jawapannya terlupa ustazah, dulu ingat. Ya, jadi tolong ingat, kalau tak pernah hafal, hafalkan. Itu doa kompres ya tuan-puan ya. Selalu dibaca pagi dan petang, insya-Allah semua kebaikan kita dapat, seluruh keburukan dan kemudaratan Allah jauhkan daripada kita di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.